Hai, apa khabar murid-murid? Berjumpa sekali lagi untuk sesi pada kali ini. Mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 Sekolah Kebangsaan. Tajuk hari ini kita akan belajar Cantik dan Sihat, muka surat 54, kemahiran kata hubung. Apa maksud kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang mencantumkan dua ayat. Contoh kata hubung: dan, atau, tetapi, kerana, sambil dan sebagainya. Ada banyak lagi. Contoh pertama, kata hubung dan. Kata hubung dan kita gunakan untuk mencantumkan dua ayat yang menulis perkara yang sama. Contohnya, dua orang lelaki ni melakukan perkara yang sama. Ayatnya, Alan sedang bekerja. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Sani sedang bekerja. Jadi dua ayat ni menyebutkan perkara yang sama, iaitu bekerja. Jadi kita gunakan dan. Kita cantumkan dua ayat ni menggunakan dan. Jadi ayat yang baru ialah Alan dan Sani sedang bekerja. Jadi perhatikan kat sini. Dia dua ayat ni digabungkan, dicantumkan menggunakan kata hubung dan. Sebab dua ayat ni menceritakan perkara yang sama. Contoh yang kedua, kata hubung atau. Kata hubung atau ni kita gunakan untuk ayat yang kita perlu pilih satu saja. Kita kena pilih satu benda atau satu perkara saja. Contoh, roti dengan sayur. Ayat yang pertama, Ali mahu makan roti. Ayat yang kedua, Ali mahu makan sayur. Jadi kita cantumkan dua ayat ni menggunakan kata hubung atau. Ayat yang baru ialah, semua baca, Ali mahu makan roti atau sayur. Lihat penggunaan atau. Dua ayat dekat atas ni digabungkan menggunakan perkataan atau. Ingat tu. Contoh lagi ialah tetapi. Kata hubung tetapi. Kita gunakan tetapi ni untuk menggabungkan dua ayat yang menunjukkan perkara yang berbeza atau perkara yang bertentangan. Contohnya ni. Ayat yang pertama, dia seorang yang kaya. Ayat yang kedua, dia seorang yang sombong. Jadi dua ayat ni menunjukkan perkara yang sangat berbeza. Satu kaya, itu perkara yang baik. Satu lagi ayat sombong, iaitu perkara yang tidak baik. Perkara yang berbeza. Jadi kita akan cantumkan menggunakan tetapi. Contohnya ayatnya, dia seorang yang kaya tetapi sombong. Tetapi ni ingat tetapi kita gunakan untuk gabungkan dua ayat yang berbeza. Seterusnya kerana. Kita gunakan kerana untuk sebab atau punca. Contohnya, Adam ketawa kerana menonton kartun. Contoh lain, sambil. Sambil kita gunakan untuk perbuatan yang serentak. Dua perbuatan yang dilakukan dalam masa yang sama. Perbuatan yang serentak. Contohnya, lelaki ni baca buku makan. Ayat yang pertama, dia sedang makan. Ayat yang kedua, dia sedang membaca buku. Jadi kita gabungkan dua-duanya menggunakan kata hubung sambil. Jadi ayat yang baru ialah dia sedang makan sambil membaca buku.
Okey. Ini yang kerana lagi sekali huraian untuk kerana. Kerana ni kita gunakan untuk sebab dan punca. Contohnya ni, ni apa sebab dia ketawa, apa sebab dia gembira, apa punca dia gembira ni. Contoh ayat, dia berasa gembira. Ayat yang kedua, dia mendapat sebuah kereta. Jadi kita gunakan, kita gabungkan, kita cantum menggunakan kerana. Jadi ayat yang baru ialah dia berasa gembira kerana mendapat sebuah kereta. Baiklah, sekarang murid-murid sila buka buku teks halaman 54. Baik, untuk aktiviti yang pertama, murid-murid sila baca secara kendiri keseluruhan petikan pada muka surat ini. Sila baca sendiri. Baik, kemudian murid-murid boleh bacakan petikan buku teks ini di hadapan kawan-kawan, di hadapan keluarga ataupun guru-guru dengan bacaan yang betul. Baik, seterusnya murid-murid sila perhatikan kata hubung yang ada di dalam buku ini, dalam teks ini. Yang berwarna merah itu ialah kata hubung, iaitu lalu, sambil dan juga dan. Okey, untuk yang perenggan ini, apakah perkataan kata hubung yang sesuai? Tanda kosong ini. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan, apa membaca surat khabar. Apa yang sesuai? Sambil membaca surat khabar atau lalu membaca surat khabar atau dan membaca surat khabar? Jawapannya ialah sambil, menunggu sambil membaca. Baik, seterusnya ialah mari kita lihat dua ayat ni telah dicantumkan menggunakan kata hubung yang tertentu. Contohnya, gigi Hana bersih, gigi Hana cantik. Jadi digabungkan dua ayat ni menjadi gigi Hana bersih dan cantik menggunakan kata hubung dan. Baik, sekarang cuba lihat dua contoh ayat ini. Cuba murid-murid gabungkan. Apakah kata hubung yang sesuai dan apakah ayatnya? Kata hubung yang sesuai ialah kerana. Jadi ayatnya ialah, ya, doktor memuji Hana kerana Hana menjaga giginya dengan baik. Sekarang mari kita lakukan latihan di buku aktiviti muka surat 64. Baik, dalam buku ini murid-murid perlu mengisikan jawapan kata hubung di atas, di dalam, tuliskan ke dalam tempat kosong di bawahnya. Di atasnya ada kata hubung dan, supaya, lalu, sambil, kerana. Jadi isikan di tempat kosong di bawah. Kemudian kita akan semak. Sila lakukan sekarang. Baik, ini ialah jawapan untuk latihan tadi. Sila semak sekiranya ada kesalahan, dan tahniah kepada murid yang dapat menjawab dengan betul. Baik, untuk aktiviti yang terakhir, aktiviti pengayaan, mari eja perkataan-perkataan berikut. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung sesi kita pada hari ini. Diucapkan jumpa lagi.